Pada masa kini, dunia pendidikan semakin berkembang selari dengan kemajuan teknologi era digital. Oleh itu, pendekatan pengajaran tradisional perlulah dipelbagaikan supaya proses pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga lebih berkesan lah. Jadi, salah satu pendekatan inovatif yang sesuai digunakan adalah gamifikasi. Gamifikasi secara umumnya merujuk kepada penggunaan elemen permainan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran tanpa mengubah kandungan akademik suatu pembelajaran tersebut. Dan pendekatan ini juga mampu menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, interaktif, dan berpusatkan murid. Walau bagaimanapun, terdapat satu isu utama yang berlaku dalam PDP masa kini, yaitu murid kurang motivasi untuk belajar. Motivasi adalah satu perkara penting dalam PDP karena ia mempengaruhi minat, fokus, dan juga kesungguhan murid dalam pembelajaran. Dalam era pembelajaran digital, murid lebih mudah hilang minat karena kurang interaksi bersemuka dan juga maklum balas yang segera daripada guru. Oleh itu, isu kurang motivasi dalam PDP haruslah diberi perhatian serius karena ia memberi kesan terhadap prestasi akademik dan potensi murid. Untuk bahagian ini, kami mencadangkan satu strategi gamifikasi bagi mengatasi masalah kurang motivasi dan penglibatan murid dalam pembelajaran tradisional. Strategi ini melibatkan penggunaan 3 elemen utama, yaitu sistem mata, papan kedudukan, dan lencana. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, menyeronokkan, dan berpusatkan murid. Pertama ialah sistem mata. Mata diberikan kepada murid berdasarkan tahap penglibatan mereka seperti menjawab soalan, menyertai perbincangan atau menyiapkan tugasan. Sistem ini penting kerana murid mendapat maklum balas segera terhadap prestasi mereka. Secara tidak langsung, ia meningkatkan motivasi dan menggalakkan mereka terus aktif dalam pembelajaran. Kedua ialah penggunaan papan kedudukan. Papan kedudukan menunjukkan perkembangan pencapaian murid berdasarkan jumlah mata yang diperoleh. Elemen ini dapat mewujudkan persaingan yang sihat dan mendorong murid untuk berusaha dengan lebih baik. Namun begitu, guru perlu memastikan fokus diberikan kepada peningkatan individu dan bukan semata-mata kedudukan tertinggi. Seterusnya ialah penggunaan lencana atau sebagai bentuk penghargaan. Contohnya, murid boleh menerima lencana seperti pelajar aktif atau kerjasama cemerlang. Pengiktirafan ini membantu meningkatkan keyakinan diri dan memberikan rasa pencapaian kepada murid. Kesimpulannya, strategi gamifikasi melalui sistem mata, papan kedudukan, dan lencana dapat meningkatkan motivasi, penglibatan, dan minat murid dalam pembelajaran, sekaligus menjadikan PDP lebih menyeronokkan dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan prosedur pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi merupakan kaedah yang menggunakan elemen permainan seperti mata, lencana, dan papan kedudukan untuk meningkatkan motivasi serta penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Prosedur pertama ialah tetapkan objektif pembelajaran. Guru menetapkan objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Guru perlu mengenal pasti topik yang akan diajar dan menentukan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Pada peringkat ini, guru juga memilih elemen gamifikasi yang sesuai seperti sistem mata, lencana, dan leaderboard supaya aktiviti yang dijalankan selaras dengan objektif pembelajaran. Prosedur kedua adalah bahagikan pelajar kepada kumpulan. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. Pembelajaran secara berkumpulan dapat menggalakkan kerjasama, komunikasi, dan perkongsian ide antara ahli kumpulan. Selain itu, setiap pelajar mempunyai peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Prosedur ketiga adalah terangkan peraturan permainan. Selepas itu, guru akan menerangkan peraturan permainan dengan jelas kepada semua pelajar. Guru perlu menjelaskan cara memperoleh mata, syarat mendapatkan ganjaran, serta peranan setiap kumpulan dalam aktiviti tersebut. Langkah ini penting supaya semua pelajar memahami perjalanan aktiviti dan dapat mengambil bahagian secara adil dan teratur. Kita beralih kepada prosedur keempat, ialah jalankan aktiviti pembelajaran. Kemudian pelajar akan melaksanakan aktiviti yang telah dirancang oleh guru. Aktiviti tersebut boleh berbentuk kuis, perbincangan kumpulan, penyelesaian masalah, atau cabaran. Pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang dipelajari melalui aktiviti ini, pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan bekerjasama dengan rakan-rakan. Prosedur kelima pula adalah rekod dan kira mata. Sepanjang aktiviti berlangsung, guru akan merekodkan jumlah mata yang diperoleh oleh setiap kumpulan. Mata diberikan berdasarkan ketepatan jawapan, tahap penglibatan, kerjasama, dan pencapaian kumpulan. Sistem mata ini membantu meningkatkan motivasi pelajar kerana mereka dapat melihat perkembangan pencapaian mereka secara langsung. Prosedur keenam adalah paparkan leaderboard.
Guru memaparkan jumlah mata setiap kumpulan melalui papan kedudukan atau leaderboard. Paparan ini membolehkan pelajar mengetahui kedudukan kumpulan masing-masing dan mendorong mereka untuk terus berusaha meningkatkan prestasi. Walau bagaimanapun, guru perlu memastikan persaingan yang berlaku adalah sihat dan tidak memberi tekanan kepada pelajar. Prosedur ketujuh adalah berikan lencana atau ganjaran pada akhir aktiviti. Guru memberikan lencana atau ganjaran kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi terbaik atau penglibatan yang cemerlang. Ganjaran ini bukan sahaja menjadi penghargaan kepada usaha pelajar, malah membantu meningkatkan keyakinan diri dan semangat mereka untuk terus aktif dalam pembelajaran. Akhir sekali, rumusan dan refleksi. Guru membuat rumusan terhadap isi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru juga memberikan maklum balas mengenai prestasi setiap kumpulan dan meminta pelajar berkongsi pengalaman atau refleksi mereka. Langkah ini membantu pelajar mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka serta menambah baik pembelajaran pada masa akan datang. Oke, seterusnya itu elemen permainan yang digunakan dalam proyek. Yang pertama yaitu sistem mata. Sistem mata merupakan satu kaedah ganjaran untuk pelajar memperoleh mata berdasarkan pencapaian atau penglibatan mereka dalam aktiviti yang dijalankan dalam kelas. Pelajar yang mengumpulkan banyak mata akan diberikan ganjaran seperti siji penyampaian, hadiah, dan sebagainya. Kesannya, pelajar akan merasa dihargai atas usaha mereka yang bertungkus lumus untuk mendapatkan mata tinggi dalam kelas. Yang kedua yaitu ganjaran. Ganjaran ini merujuk sebagai pengiktirafan kepada pelajar yang mencapai pencapaian tertentu seperti menyiapkan tugasan, menjawab soalan dengan betul, atau menunjukkan kerjasama yang cemerlang dalam kumpulan. Terdapat 4 jenis ganjaran itu. Pertama, ganjaran berbentuk fizikal, ganjaran bukan fizikal, ganjaran berbentuk aktiviti, dan juga pengalaman berjaya. Pemberian ganjaran kepada pelajar ini akan dapat memaksimumkan rasa kepuasan diri mereka sekaligus memberikan galakan kepada pelajar ini untuk terus berusaha. Yang ketiga itu papan kedudukan. Papan kedudukan ini merupakan satu kaedah yang dapat membantu memaparkan kedudukan pelajar atau kumpulan berdasarkan mata yang telah dikumpulkan oleh mereka. Kami akan membolehkan pelajar untuk membuat perbandingan sosial dengan melihat pencapaian rekan-rekan mereka yang secara tidak langsungnya telah mewujudkan persaingan sehat antara pelajar. Kesannya, kalian akan mendorong pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka sekaligus memotivasikan mereka untuk mencapai kedudukan atau prestasi yang lebih tinggi di dalam kalangan rekan sebaya mereka. Yang keempat itu tahap. Elemen tahap merujuk kepada pembahagian proses pembelajaran kepada beberapa peringkat yang disusun secara berstruktur dan juga teratur, yaitu daripada mudah kepada lebih kompleks. Dalam konteks ini, pelajar perlulah menyelesaikan tugasan atau misi pada tahap tertentu sebelum dapat bergerak ke tahap seterusnya, sehingga berjaya menyelesaikannya. Kesannya, ia dapat menggalakkan pembelajaran secara bertahap sekaligus memberikan rasa kejayaan kecil yang berterusan apabila pelajar ini berjaya naik tahap yang seterusnya. Yang kelima yaitu cabaran atau misi pembelajaran. Elemen cabaran atau misi ini merujuk kepada komponen yang menstrukturkan proses PDP dalam bentuk tugasan yang menyerupai pengalaman permainan. Elemen ini sangat menekankan pembelajaran yang berasaskan penyelesaian masalah. Guru akan menyediakan aktiviti tertentu seperti kuis interaktif, tugasan mini atau masalah praktikal yang perlu diselesaikan oleh mereka. Keadaan ini mampu merangsang pemikiran aras tinggi kebat pelajar karena mereka ini perlulah berfikir secara kritis, inovatif, dan juga kreatif untuk menyelesaikan sesuatu tugasan tersebut. Pelajar yang berjaya menyelesaikan sesuatu misi tersebut akan berasa bangga dengan perolehan pencapaian mereka yang secara tidak langsungnya dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar. Keberkesanan proyek ini dapat dinilai melalui pemerhatian guru yang mana guru dapat melihat penglibatan aktif pelajar dalam bilik darjah. Seterusnya, melalui soal selidik, guru dapat melihat maklum balas pelajar sama ada semakin termotivasi ataupun kurang termotivasi selepas projek gamifikasi dijalankan. Selain itu, kita ada melihat perbandingan prestasi akademik pelajar, yang mana terdapat peningkatan ataupun tidak. Tambahan lagi, analisis kehadiran juga penting untuk guru sebelum dan selepas projek gamifikasi dijalankan. Akhir sekali, refleksi guru bersama pelajar dapat memberi peluang kepada guru untuk menerima pendapat dan membuat cadangan penambahbaikan untuk projek gamifikasi akan datang. Sebagai kesimpulan, penilaian keberkesanan projek gamifikasi sangat penting bagi memastikan pendekatan yang digunakan benar-benar memberi impak positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan gamifikasi dapat dipercaya meningkatkan motivasi, minat, penglibatan serta keyakinan pelajar semasa PDP berlangsung. Selain menjadikan suasana pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan, gamifikasi juga membantu meningkatkan pencapaian akademik murid.
Keberkesanan ini boleh dinilai melalui pemerhatian guru soal selidik, maklum balas pelajar, perbandingan prestasi akademik, analisis kehadiran serta refleksi guru dan temu bual bersama pelajar. Oleh itu, gamifikasi merupakan satu pendekatan pembelajaran yang sangat sesuai diterapkan dalam bilik darjah kerana mampu mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, aktif dan berkesan kepada murid.